Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 20 Januari 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak memperuntukkan sebanyak 5.1 juta ringgit bagi menyalurkan bantuan makanan kepada kira-kira 73,000 ketua isi rumah KIR di Sibu yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Simbolik penyerahan bantuan disempurnakan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bertempat di Kompleks Islam Sarawak Sibu pada Rabu. Program itu turut dihadiri Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dan Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dr. Anwar Rapai. Dalam sidang media selepas majlis penyerahan, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu bantuan tersebut akan diagihkan kepada 11 kawasan Dewan Undangan Negeri Adun di daerah Sibu, Selangau dan Kanawit. Kita juga menyerahkan tugas ini kepada Sibu Divisional Management Committee to be supported by this district Disaster Management Committee to identify mereka-mereka yang dipikir perlu layak untuk menerima bantuan ini. Kita mahu melihat bahawa setiap daripada mereka ini akan dapat menerima bantuan. Tambah beliau, bantuan tersebut akan disalurkan terus kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu dan disokong oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah iaitu daerah Sibu, Selangau dan Kanawit. Kalau kita berpandu kepada jumlah KIR ini, ketua isi keluarga ini, yang dalam 73,000 keseluruhannya. Jadi ini akan melibatkan kos ada kerajaan sebanyak 5.1 juta. Dan kita berucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita atas keprihatinan beliau. Beliau telah pun bersetuju untuk memberi peruntukan ini untuk pengagihan makanan ini. Menurutnya, beliau juga mahu JPBB Sibu untuk bekerjasama dengan jabatan-jabatan yang relevan, Ketua Masyarakat, JKKK, Badan Bukan Kerajaan serta wakil-wakil rakyat untuk memastikan tidak ada yang tercicir dari menerima bantuan itu. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak merekodkan angka tertinggi kes positif setakat ini iaitu sebanyak 203 kes dan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 2,570 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media pada Rabu memberitahu daerah Sibu mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 120 kes, diikuti Kanawit 43 kes, Kuching 12 kes, Betong 8 kes, Bintulu dan Samarahan masing-masing 5 kes, Miri 4 kes, Dalat 3 kes, manakala masing-masing 1 kes di Kapit, Pakan dan Serian. JPBN Sarawak juga memaklumkan kluster Pasai telah memberikan impak yang besar di Sarawak setakat ini dan hampir setiap daerah merangkumi kluster tersebut. Kenyataan sama juga memberitahu semua majlis sosial dan aktiviti perhimpunan tidak dibenarkan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berkuat kuasa serta-merta. Untuk itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB telah diarah untuk memantau di bahagian masing-masing. Berita seterusnya mengenai lawatan kerja Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin ke Dewan Masyarakat Beluru pada Selasa.
Lawatan tersebut adalah bagi meninjau keadaan dewan tersebut sama ada sesuai untuk dijadikan sebagai pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC COVID-19 di daerah Beluru. Beliau yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak turut meninjau 3 sekatan jalan raya SJR di Lambir, Beluru dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Miri. Dalam lawatan itu, beliau telah memberi suntikan semangat kepada petugas Barisan Harapan yang bertugas sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak. Laporan berikutnya, proses pembinaan Stadium Mini di Kompleks Sukan Integrasi Sarike kini berjalan mengikut jadual dan telah siap kira-kira 50%. Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datu Len Talif Saleh berkata, stadium mini tersebut akan merancangkan pelbagai aktiviti sukan apabila ia siap kelak. Kalau kita lihat dari segi perkembangan stage tertutup ini sudah 50%, sudah siap, bermakna dia awal lebih dari jadual. Jadi insyaAllah dia akan siap untuk jadual yang telah kita tetapkan. Jadi kosnya seperti yang telah kita dimaklumkan sebelum ini juga ialah hampir 1 juta dan dengan adanya stadium ini nanti insyaAllah kita akan merancangkan lagi aktiviti-aktiviti di kompleks ini. Begitu juga kalau kita lihat di belakang di Taman Selera Baji, kita membuat rancangan bersama dengan yang dilaksanakan oleh Majlis Daerah Sarike, di mana dataran Sarike ini sedang dalam pelaksanaan dan insyaAllah setelah ia siap di dalam masa yang terdekat, kawasan ini kita dapat menjadikan kawasan tumpuan untuk belia-belia dan mana-mana mereka yang berminat untuk berniaga. Ditemui semasa meninjau pembangunan di Kampung Seberang Sarike pada Selasa, beliau berkata pihaknya turut merancang untuk membina stadium mini tertutup di kompleks itu bagi menempatkan padang pentong dan gelagang sepak takraw. Dalam perkembangan lain, Datu Len yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang turut mengingatkan orang awam agar sentiasa mematuhi garis panduan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan tidak panik. Dari berita kita sudah meningkat sedikit dari segi positif COVID. Jadi walaupun we have to yang kita beri maklumat kepada orang awam ialah untuk menjagakan SOP kita dan apa yang telah berlaku masih dalam kawalan kita. Jangan panik, tapi masih dalam kawalan seperti yang telah saya katakan tadi lah. Oleh sebab itulah tepat pada masanya saya untuk memanggilkan mengadakan masyarakat, tapi kerana perkara tertentu masyarakat telah ditangguhkan. Walaupun keadaan masih dalam kawalan, jadi kita memohonlah kepada orang awam supaya jangan panik dan ikutilah SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selanjutnya pula, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah MANRED kini sedang menjalankan kerja-kerja penambahbaikan stesen-stesen pertanian di seluruh negeri. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, misalnya stesen pertanian Kubong di Limbang kini sudah usang dan perlu dinaik taraf. Daripada Jabatan Pertanian, kita telah membelanjakan hampir 500,000 2019-2020. Tahun ini kita pun meminta peruntukan tambahan daripada Jabatan Pertanian dalam lingkungan 300,000 untuk penambahbaikan yang selanjutnya. Dan kita mendapat peruntukan hampir 3 juta daripada NRDA untuk penambahbaik stesen ini, termasuk di bahagian perikanan inilah. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak projek naik taraf stesen pertanian Kubong Limbang pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu menambah, projek naik taraf stesen pertanian Kubong itu dijangka siap menjelang Oktober tahun ini. Dan kita juga minta pihak pertanian di sini untuk mengeluarkan benih udang kara yang
begitu mendapat sambutan yang amat baik pada masa inilah. Udang kara ini sebenarnya adalah bukan udang tempatan. Ianya adalah didatangkan daripada Australia. Kita cuma dibenarkan untuk memeliharanya sebagai melalui canvas ataupun kolam-kolam di bahagian dalam rumah. Sementara itu, pengusaha ternakan aquaculture di Sarawak digalakkan untuk mendapatkan pensijilan skim amalan pertanian baik Malaysia atau MyGap untuk membolehkan produk keluaran mereka mentembusi pasaran luar negara. Pengarah Jabatan Perikanan Laut Sarawak, Bohari Leng berkata, pensijilan MyGap juga dapat meningkatkan keyakinan pengguna domestik terhadap produk keluaran syarikat tempatan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dalam pembentukan MyGap ini adalah satu perkara yang serius yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pantau. Kerana dengan adanya sekian MyGap, adanya merupakan satu dokumen yang sangat penting sekiranya kita ingin mengekspor produk kita ke luar negara. Dan juga bukan hanya untuk produk kita diekspor ke luar negara, tetapi juga untuk memberi keyakinan kepada permintaan domestik. Jadi tujuan MyGap ini khususnya untuk kita boleh menembusi pasaran ekspor dan juga untuk menjamin keselamatan makanan. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan sijil MyGap kepada syarikat Borneo Empurau Farm Sendirian Berhad, Hektari pertama di Sarawak menerima pengiktirafan itu pada Selasa. Tambah beliau, pensijilan itu sebagai pengiktirafan kepada syarikat tersebut kerana komited mengusahakan peternakan ikan empurau dengan mematuhi amalan aquaculture yang baik. Terlebih dulu, Jabatan Perikanan Malaysia amnya dan Jabatan Perikanan Sarawak khususnya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan sabar kepada syarikat Borneo Empurau Farm Sendirian Berhad kerana atas usaha dikir syarikat ini dengan hasil pengauditan oleh pasukan audit dan auditor daripada pegawai dan pertimbangan Jabatan Perikanan Malaysia dengan bantuan juga oleh pegawai pada pihak Bahagian Perikanan Darat Jabatan Pertanian Sarawak. Mereka telah menepasi kriteria dalam pengiktirafan untuk mereka memperolehi sijil MyGap ini. Pemilik syarikat Borneo Empurau Farm, Datuk Yong Fuk Heng, dalam pada itu amat berterima kasih kepada Jabatan Perikanan Laut Sarawak di atas pengiktirafan berkenaan. Manakala di Lundu, susulan pengumuman tadika dan sekolah swasta yang dibenarkan beroperasi, pemantauan telah dilaksanakan pada hari pertama persekolahan bagi tahun 2021. Tinjauan yang dilakukan di Tadika Kilat Lundu pada Rabu mendapati para guru serta murid yang hadir mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Antara SOP yang dipatuhi adalah seperti menyediakan tempat mencuci tangan, merekod suhu murid yang hadir serta mengehadkan jumlah murid duduk dalam satu meja. Sementara itu, Cikgu Maya yang ditemui menekankan kepatuhan SOP dalam kalangan murid-murid. Sekolah kami dibuka seperti SOP yang diarahkan kepada kami dan kami mengharapkan para pelajar juga dapat menyesuaikan diri di sekolah baru inilah. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.